Terlebih dulu dengan jaringan pertama yang dihasilkan pada minit ke-28, sumbangan Syafiq Rahim yang menceriakan pemain-pemain Hilakin. Bagaimana Akmal melihat situasi dan juga game plan untuk jaringan ini? Ya, kita lihat kesilapan bermula daripada Azmir Yusof sendiri ya. Beliau lambat mengeluarkan bola dari kawasan gol Persekutuan Kedah. Dan Pereira membuat satu chip yang menarik pada Syafiq, tapi kita lihat kedudukan penjaga gol Kedah Farhan agak sedikit ke hadapan. Ini yang membolehkan ruang agak luas di bahagian belakang dan bolehkan Syafiq Rahim menjaringkan gol yang cukup baik untuk pasukan JDT. Game plan bagi strike force JDT sangat sempurna, tetapi game plan bahagian pertahanan bagi pasukan Kedah nampak longgar apabila Azmir gagal untuk memberikan gol pertama. Tetapi perhatikan bagaimana sekali lagi Syafiq Rahim dengan kelincahan, kerajinan. Saya tinggal untuk Akmal untuk gerakan ini. Ya, Syafiq Rahim memang kita tahu beliau mampu untuk datang dari arah belakang dan beliau sentiasa mampu untuk menghidu peluang, dan inilah yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Gol yang sentiasa beliau jadikan agak sama, beliau datang dari belakang dan menyempurnakan hantaran-hantaran yang cukup bijak daripada pada malam ini. Satu lagi gerakan yang cukup menarik bermula dari Azamuddin Akil. Ya, kita lihat Azamuddin tenang dengan kawalan bola dan kita lihat larian yang cukup bijak daripada dia sendiri. Beliau melihat ada ruang di hadapan dan beliau berjaya meloloskan diri daripada perangkap offside. Antara yang cukup baik daripada Azamuddin Akil dan Syafiq sekali lagi dari belakang datang. Beliau melihat ada ruang di situ dan menyempurnakan hantaran dia dengan cukup baik. Saya lebih suka memperkatakan tentang memahami di antara satu sama lain di kalangan pemain-pemain JDT ni. Ya, itulah pengalaman yang ada ya pada pemain-pemain JDT. Mereka berpengalaman di peringkat antarabangsa, berhasil dalam saingan Piala AFC, dan untuk keselesian pasukan mereka sudah ada dan mereka tahu bila bola hendak dihantar ke mana bola hendak dihantar, dan sentiasa ada pemain yang akan berada di tempat yang Antonio untuk meletakkan JDT di depan dengan 3 gol bermula dari gerakan yang dihasilkan oleh Syafiq Rahim. Ya, satu set piece yang cukup bijak daripada Syafiq Rahim dan juga dia sendiri. Ini adalah satu set piece yang memang sudah dirancang dan sudah dilatih dengan baik. Dia lari ke arah belakang tanpa dikawal oleh mana-mana pemain dan belum buat satu rimbatan, sedikit dihalang, tapi Marcos Antonio cukup bersedia untuk menerima second ball dan menyempurnakan dengan cukup baik. Sekali lagi, kalau kita nak sentuh sedikit tentang back four pasukan Kedah, nampaknya semua terpaku dan hanya melihat saja set piece yang berlaku di depan pintu gol Kedah. Ya, itulah yang berlaku ya. Pertahanan Kedah mengharapkan Syafiq Rahim membuat jaringan keempat untuk pasukan JDT Akmal. Ya, satu sepakan corner kick yang cukup baik dan sempurna daripada Syafiq Rahim, dan kita lihat juga banyak pertahanan Kedah di situ, tapi bagaimana Dias mampu untuk melonjak dan menanduk untuk menghasilkan gol ketiga, gol keempat untuk pasukan JDT. Pada ketika ini, pada pandangan Akmal, adakah semangat pemain-pemain Kedah sudah mula luntur? Ya, saya lihat selepas gol ketiga yang dijaringkan oleh Marcos Antonio, nampaknya pemain-pemain Kedah seperti hilang fokus dan mereka seperti hilang tumpuan untuk beraksi. Kerap kehilangan bola dan serangan-serangan yang ingin dilakukan oleh pemain-pemain Kedah agak mudah dipatahkan oleh pertahanan-pertahanan. Sekali lagi menerusi pemain import mereka, siapa lagi kalau bukan Dias, yang saya kira dari gerakan ini cukup selesa. Ya, gandingan beliau dan Lucero, mereka cukup memahami antara satu sama lain. Kita lihat apabila Lucero membuat turning dan dia tahu ke mana beliau hendak berlari, dan Lucero membuat satu tolakan yang cukup tepat dan mudah disempurnakan oleh dia, seorang pemain yang cukup prolific, mampu menjadikan gol dalam kawasan penalti jika diberi peluang sebegini. Khairul Helmi hanya memerhatikan saja gerakan-gerakan yang dilakukan, set piece yang menarik dicipta oleh pemain-pemain JDT. Jadi begitulah TMJ juga turut bergembira dengan catatan dan juga keputusan yang dicipta oleh anak-anak buahnya. Baik, sepanjang tempoh permainan, statistik ini boleh memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana penguasaan yang ditunjukkan oleh pasukan JDT. 10 percubaan dari 15 atau 16 kalau dapat diperhatikan, dan 5 menghasilkan gol. Adakah ini satu catatan yang begitu menarik untuk pasukan JDT? Saya rasa ini satu percubaan yang cukup menarik 10 percubaan tepat dan nampaknya mereka sememangnya mahu untuk mencari gol demi gol, dan itulah yang berjaya mereka hasilkan. Mereka menguasai sepenuhnya permainan. Mereka berjaya dalam separuh masa kedua, terutamanya mengekang Liridon ke Sniki di bahagian tengah, dan mereka menguasai